Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, seperti mana yang kita belajar minggu lepas adalah berkaitan dengan cara mengukur sudut bearing menggunakan kompas. Kita kena teruskan juga dengan pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu tajuk kedudukan. Okey, baiklah pelajar. Kedudukan ni ada dua. Yang pertama kedudukan relatif dan yang kedua ialah kedudukan dalam sistem bumi. Okey, kita tengok yang pertama. Kita belajar cepatlah. Tengok yang pertama belajar. Okey, dah masuk bab 2 rupanya. Jadi bab 1 mesti kena kuasai. Okey, untuk bab kedua awak akan menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta. Yang ada buku teks geografi boleh rujuk muka surat 12. Kemudian mengaplikasikan latitud dan longitud untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat. Okey. Ni akan kita sentuh lah nanti. Apa relatif, apa latitud, apa longitud. Okey. Kita terus kepada 2.1 kedudukan relatif. Okey, kedudukan relatif ialah kedudukan di mana terletaknya tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Dan kita mesti ada titik rujukan untuk menentukan kedudukan juga. Sama macam awak belajar ukur sudut bearing tu, mesti ada titik rujukan. Kalau tak ada titik rujukan, kita tak boleh nak kira macam mana. Baiklah, city. Di sini kita gunakan city sebagai titik rujukan kita. Sama ada di depan kawasan city adalah berada di depan, di kiri kanan ataupun di bahagian belakang. Ini kedudukan relatif, kita dah belajar daripada sekolah. Rendah lagi. Kita tahu mana depan, mana belakang. Takkanlah inilah nama kita belakang saya. Takkanlah kita cakap depan kan. Okey. Biasanya menentukan kedudukan dalam kelas lah. Baiklah awak tengok ni. Okey. Siti duduk dekat menjadi titik rujukan. Tengok warna hijau tu. Jadi Chin duduk di hadapan Siti. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Dina duduk di sebelah kanan. Siva duduk di belakang Siti. Okey, ini simple. Cikgu tak perlu nak terangkan banyak. Jelas faham. Depan, belakang, kiri, kanan. Next. Okey. Ini kalau kita nak tentukan titik rujukan dekat kawasan lapangan. Awak berada dekat rumah awak. Okey, sekarang rumah awak ni jadi titik rujukan. Okey. Nak pergi masjid, menghadap ke hadapan ke belakang ke kiri atau ke kanan. Itu kalau berada dalam titik lapangan. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Masjid dijadikan titik rujukan masjid. Sekarang di hadapan masjid ialah apa dia? Kita tengok jalan masjid dekat sini kan. Ni jalan masjid. Takkanlah masjid dekat sini pula tak ada jalan. Jadi pintu depan masjid ialah bank. Di bahagian sebelah kanan bank ialah pejabat pos. Di bahagian belakang masjid ialah hospital. Dan di bahagian kiri, situ kiri, sini kanan. Betul. Okey, ini ialah sekolah. Simple, senang. Boleh faham? Next. Okey, sekarang tadi 2.1, kedudukan relatif. 2.2 ialah latitud dan longitud. Okey, baiklah, belajar. Kita anggap, bukan tak boleh anggap, memang latitud dan longitud ialah berada dalam satu sfera bumi. Bumi, okey? Kita tinggal dalam sistem bumi. Dekat situlah ada darat, dekat situlah ada laut. Okey, apa latitud? Okey, latitud ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada glob atau peta atlas. Okey, tengok. Sebab bumi ni dia sedikit condong pada paksi dia 90 darjah. Jadi garisan ni pun serong. Okey, dia bukan lurus lah sebenarnya bumi ni. Ini garisan pertama, iaitu garisan khatulistiwa yang diberi darjah sebanyak 0 darjah, garisan khatulistiwa. Okey.
Hemisfera utara berada di sini. Hemisfera utara. Atas khatulistiwa. Bawah khatulistiwa ialah hemisfera selatan. Seperti yang awak tengok pada gambar rajah sebelah. Okey. Dekat sini 0 darjah. Dekat tengah ini pun 0 darjah. Okey. Antara garisan-garisan yang terdapat pada bumi ialah, bukan antara garisan, memang ada 5 garisan yang terdapat pada bumi. Iaitu garisan Arktik 66 darjah utara. Kenapa kita panggil utara? Utara, selatan-selatan sebab kedudukan dia berada di kutub utara dan dua lagi berada di kutub selatan. Ada garisan jadi, ada garisan khatulistiwa, ada garisan Arktik dan ada garisan Antarktik. Okey, jadi awak kena hafal kedudukan garisan ini, yang mana utara, yang mana selatan, yang mana berada di tengah. Dan kelas, garisan inilah yang melintang, inilah yang kita panggil sebagai latitude. Latitude. Okey, jelas? Faham? Next. Okey, tadi latitude, sekarang longitude. Latitude melintang. Longitude adalah garisan menegak. Daripada melintang tu dia akan menegak. Okey, garisan yang ada di kutub yang bertemu utara dan selatan. Kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, garisan tarik antarabangsa T dan B, garisan tarik antarabangsa 180 timur atau barat selari dengan garisan meridian pangkal. Okey, tadi garisan khatulistiwa tu kan, dia memang akan selari. Dia akan selari, tetap berada pada 0 darjah. Okey, garisan-garisan yang melintang inilah, okey, nanti cikgu terangkan dalam video. Boleh tengok Okey, next. Sekarang, okey, ini buku teks. Okey, inilah antara garisan. Jadi sekarang dia bagi awak peta lah. Cikgu lupalah nak pusingkan peta ni. Okey, tak apalah. Awak boleh rujuk buku Okey, sekarang negara-negara yang ada di dunia atau benua-benua yang ada di benua bergantung kepada garisan-garisan yang ada ni. Okey, sekarang Malaysia dekat mana? Malaysia. Okey, Malaysia berada dekat sebahagian daripada garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa. Berbanding dengan kutub utara, kutub selatan berada di atas sini, berada di bawah sini. Okey, ini benua Afrika, benua Amerika. Yang paling besar warna hijau ini benua Asia. Okey, kita tergolong dalam benua Asia. Okey, tapi walaupun benua Asia, tapi apabila dia berada di garisan yang berbeza, waktu dia juga berbeza sebenarnya. Okey, sebab tu kalau orang pergi Mekah, perbandingan masa dia adalah 5 jam berbanding dengan waktu Malaysia. Next. Okey, ini adalah kita pergi kepada video dulu. Cikgu masukkan video, awak dengar dan faham sebelum kita buat latihan ni. Sekejap. Okey. Masuk bab seterusnya iaitu bab kedudukan. Okey, kalau untuk kedudukan relatif senang saja, tapi ini ialah kedudukan latitude dan longitude bumi. Latitude dan longitude bumi. Sekarang ini ialah bumi kita. Cikgu terus lukis tegak bulat macam ni lah. Sepatutnya kita kena serong sikit. Okey, kita kena tahu mana kutub utara, mana kutub selatan. Awak dah belajar dah, kutub utara mesti berada di atas. Awak dah belajar arah mata angin utara mesti berada di atas. Jadi kutub utara dah ke atas lah. Kutub utara lawannya kutub selatan. Bila ada kutub utara, ada kutub selatan, dia terbahagi pula bumi ni ada hemisfera utara, ada hemisfera selatan. Jadi, garisan khatulistiwa ni berada di tengah-tengah bumi. Di sini. Bila dia berada di tengah-tengah bumi, jadi ini ialah hemisfera utara dan yang separuh lagi ialah hemisfera selatan. Okey. Ini hemisfera utara, hemisfera selatan.
Jadi setiap garisan latitud mesti melintang. Okey, garisan yang melintang ini melintang. Jadi ada 5 garisan latitud ni. Yang pertama ialah yang atas kali ni dekat kutub utara ni kita panggil dia sebagai garisan Arktik. Garisan Arktik ni darjah dia ialah 60.5 darjah utara. Sebab dia duduk dekat utara, 66.5 darjah mesti ialah utara, sama dengan kutub utara ni. Garisan 60 Arktik ni lawan dia dengan hemisfera selatan, iaitu garisan Arktik lawannya mesti Antartik. Okey, bukan Antartika, Antartik. Kalau Antartik ni tetap sama 66.5 tapi darjah S. Kenapa darjah S? Sebab dia berada di kutub selatan. Okay, kita naik balik tadi dekat Arktik, kita pergi dekat garisan yang kedua iaitu garisan Sartan. Bukan Santan, Sartan. Garisan Sartan ni dia punya darjahnya ialah 23.5 darjah utara. Masih darjah utara. Sebab apa? Dia berada di hemisfera utara. Okey, dah Sartan tadi Arktik lawan Antartik. Sartan lawannya garisan Jadi. Jadi ni sama juga 23.12 tetapi dia darjah selatan. Garisan tengah-tengah ni yang specialnya, yang istimewanya, dia ialah garisan khatulistiwa. Kita panggil garisan khatulistiwa. Darjahnya ialah 0 darjah. Sebab dia berada di tengah-tengah, dia tak ada utara, dia tak ada selatan. Faham? Okey, ini garisan apa? Latitud. Okay, awak kena baca ni kejap lagi. Latitud. Okay. Dalam garisan ini, selain daripada garisan melintang ni, awak akan jumpa satu garisan lain yang kita panggil sebagai longitud. Okey, longitud ni, okey, tadi yang Arktik, garisan yang macam ni adalah daripada arah barat ke timur atau timur ke barat. Sekarang ini ialah utara selatan. Sama, kita aplikasikan arah mata angin yang awak belajar itu. Ini utara selatan. Bila ada utara selatan, mesti dah ada melintang, mestilah ada lawannya menegak. Menegak inilah yang darjahnya atau sudutnya kita panggil sebagai longitud 0 darjah. Sama dengan khatulistiwa. 0 darjah atau nama lainnya kita panggil meridian pangkal. Garisan meridian pangkal atau GMP. Dialah yang memisahkan antara kawasan barat dan juga kawasan timur. Okey. Bila awak selain daripada meridian pangkal, nama garisan lain bagi meridian pangkal ialah Greenwich. Okey, Greenwich. Okey, meridian pangkal ni biasanya dia akan lukis dekat atas globe. Okey, Greenwich ni terletak dekat London. Okey, ini kalau kat London tu memang betul-betul lah kosong kat sini. Okey, Malaysia juga sebuah negara yang terletak di garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa ni untuk pengetahuan awak, kebanyakan negara yang berada di garisan khatulistiwa adalah negara yang menerima 12 jam siang dan juga 12 jam malam. Berbanding dengan negara yang berada di garisan selatan, jadi Arktik dan Antartik. Ada kalanya garisan Arktik 24 jam siang, 24 jam malam. Okey? Sebab paksinya menyerong sebenarnya. Okey. Garisan meridian Greenwich ni 0 darjah. Dan setiap garisan yang selain daripada ini, okey, maksud saya sebelah dia lagi, sebelah lagi. Setiap jarak 0 darjah ini akan dibezakan dengan 15 darjah.
bezanya ini kosong darjah kosong kan. Kalau awak pergi sebelah barat, garisan ni akan jadi 15 darjah barat. Sebelah sini 15 darjah timur. Ada lagi garisan 30 darjah timur, 30 darjah barat. Sehinggalah kepada dia akan jumpa 180 darjah barat. Awak tambah 15, 15, 15, 15. Tapi ini berkaitan dengan masa. Cikgu tak nak masuk lagi topik ni. Yang cikgu nak ajar awak ialah cara untuk menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Kan ada darjah-darjah ni. Okey, ajar. Apabila terima soalan bentuk begini, perkara yang perlu awak buat ialah kenal pasti dia berada di garisan mana dan awak mesti jawab latitude dahulu baru tengok longitude. Okey, pelajar. Cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh ni. Ini ialah ini ialah garisan latitude. Ini garisan latitude. Yang memanjat ke bawah ini ialah longitude. Saya dah kata kita kena baca garisan melintang dulu, latitude. Sekarang dia minta awak tentukan kedudukan bandar P. Okey, cikgu dah kata kena baca longitude. Sekarang awak tengok gambar P. Okey, garisan melintang dia berapa? 55 darjah U. Okey. 55 darjah U. Kemudian baru baca longitude. Okey. P. Ini 55 darjah U. P. Tengok ke bawah. Okey. Dia tulis kat sini 40 darjah B. Jangan awak baca 40 darjah B ni melintang pula. Salah. Sebab ini ialah bacaan longitude ke bawah. Yang melintang akan ditulis di tepi sini. 55 darjah B. 55 darjah utara. 40 darjah B. 40 darjah B. Okey, jawapan akan jadi macam ni. Kemudian, soalan kedua, Q. Okey, Q. Mana Q? Sini Q. Kita baca latitude dulu. Okey, 40 darjah S. Tulis 40 darjah S. Naik atas balik, kita tengok. Okey, yang menegak macam ni 40 darjah B. Okey, saya harap itu saja penerangan saya. Okey, cikgu nak tambah sikit lagi. Untuk soalan yang berbentuk macam ni. Kadang-kadang dia akan bagi awak soalan yang bentuk macam ni. Okey, pelajar. Bila ada soalan macam ni, dia buat bacaan. 10 macam ni. Lepas tu 130 darjah T apa semua. Cikgu dah kata baca yang melintang dulu baru tengok yang menegak. Kalau yang ni awak boleh gariskan kan? Okay, contohnya. Kita buat dalam 100 sampai 110 ni. Awak buat garisan kecil sampai ada 10. Okey, buatlah sampai ada 10. Jadi anggarkan sahaja. Jadi Hanoi ni awak naikkan. Dia berada di nombor berapa? 10 berapa? 2, 103. Okey. 20 darjah utara atau 21 darjah utara sebab ini bacaan dia macam ni. Kena garis pula kat sini. Sini 21 darjah utara, 100 darjah 103 darjah timur sebab kedudukan dia dekat sini. Okay, awak kena cantumkan. Okay, pelajar, itu saja. Terima kasih. Okay, thank you yang dengar. Cikgu harap awak faham. Okay, pelajar. Seterusnya ialah ini cara nak baca. Cikgu dah kata tadi, kita mulakan dengan kenal pasti yang mana satu garisan latitude. Dah jumpa latitude, baru awak cari longitude. Latitude garisan melintang, longitude garisan menegak. Okey, dah kenal pasti. Okey, melintang ialah 30 darjah utara. Nampak dia tulis 30 darjah utara.
Dan yang menegak longitud ke bawah ialah 40 darjah timur. Okey pelajar. Ini contoh Ini contoh latihan yang ada pada buku teks. Kita tengok W. Okey, W. Okey, kita baca kena melintang. Okey, kalau melintang 60 darjah utara. Okey, 60 darjah utara, 35 darjah timur. Melintang dulu baru menegak. X. Okey, X. Melintang 40 darjah selatan, 20 darjah timur. Y. 60 darjah selatan, 40 darjah barat. Okey, dia akan naik ke atas. Dan last sekali Z. Z kat sini. Melintangnya ialah 40 darjah utara dan juga 40 darjah barat. Senang, boleh faham? Simple. Okey. Ni pun sama. Ini sama tadi dalam yang penerangan cikgu. Awak kena gariskan. Okey, ni 100 dengan 105. Dia digariskan dekat tengah ni. 101. Okey, 101, 102, 103, 104, 105. Jadi bacaan awak untuk P, dia akan buat garisan macam ni. Sama juga dengan Q. Sini pun kena gariskan Okey, Q bacaan dia dekat sini. Okey, kosong. Lepas tu Q bacaan dia dekat sini. Cikgu pakai tangan je, jadi tak ni baca. Okey. Kalau Q ni tadi, okey, Q ni dekat sini. Okey, Q ni konon bacaan dia memang kat sini. Jadi ni 5 kan. 2 darjah utara mesti baca melintang dulu, baru naik menegak. 2 darjah utara 103 darjah timur. Itulah jawapannya. Okey. Ni antara latihan yang ada kat buku teks lah. Okey, kalau dalam peperiksaan pula dia bagi soalan macam ni. Namakan latitude yang bertanda X. Okey. Namakan latitude yang bertanda X. Maknanya garisan yang dekat atas tu. Tadi kita bincangkan garisan yang kedua ialah garisan sartan. Next. Okey, ini kedudukan relatif lah. Dewi dijadikan titik rujukan. Okey, Dewi duduk kat mana? Okey, Dewi duduk dekat sini. Sekarang, mana kedudukan Amir? Okey, Amir berada di hadapan Dewi. Kedudukan Bella. Bella berada di sebelah kiri Dewi. Lily berada di sebelah kanan Dewi. Lily duduk di... Okey, Alia kat mana Alia? Okey, Alia dekat sini. Lily duduk di belakang Alia. Sofia duduk di sebelah mana ni? Kanan, kiri. Okey, sebelah kanan Fatin. That's all. Senang. Okey, kedudukan titik P. Okey, P dekat mana? Okey, P dekat sini. Sekarang kena baca melintang. 35 darjah selatan, 40 darjah barat. Okey, pelajar. Cikgu akan bagi latihan. Awak boleh cuba buat. Okey. Semoga apa yang cikgu sampaikan hari ini anda faham dan jelas. Jika ada sebarang masalah, boleh bertanya kepada cikgu. InsyaAllah cikgu akan bantu dengan sebaik mungkin. Okey, pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.